Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Didik TV KPM. Baik, Ustazah, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan kita kongsikan? Okey, Aiman, seterusnya kita akan mempelajari bagaimanakah ataupun apakah bentuk-bentuk perbuatan mempersendirikan agama. Tapi sebelum itu, sebagai umat Islam, kita seharian akan orang kata apa ni, renew lah kalimah syahadah kita, betul tak Aiman? Betul, Ustazah. Sebagai tanda kita ini akan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Okay, boleh tak Ustazah nak minta Aiman menjadi ketua lah untuk membacakan kalimah syahadah kita pada petang ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ke Ustaz itu? Boleh. Okey, Jadi baik. dengan lagu tersebut kan, anak-anak murid kita di rumah dan juga dalam Google Meet pun dapat ingat kalimah tersebut dan boleh menjadi zikir kita seharian. Okey Aiman, jom. Okey, seterusnya kita akan melihat apakah bentuk-bentuk perbuatan mempersendakan agama Islam. Okey, ataupun kita kenali dia sebagai contoh. Apakah contoh yang menyatakan seseorang itu mempersendakan agama Islam? Okey, yang pertama, seseorang itu berasa bangga apabila mempersendakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang mempermainkan ataupun memperolok-olokkan nama Allah. Itu adalah sebahagian daripada perbuatan mempersendakan agama Islam. Yang kedua adalah mengejek dan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tahu bahawasanya kalau dalam surah Al-Ahzab ayat 21, tak salah Ustazah, Allah menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah qudwah hasanah kepada seluruh umat. Jadi kalau kita menghina, mengejek sunnah Rasulullah, itu juga adalah sebahagian daripada perbuatan mempersendakan agama Islam. Okay, sebagai contoh ya, okay, kita lihat dalam riwayat Bukhari, pernah dua orang lelaki dari Taif meninggikan suara di Masjid Nabi. Saidina Umar datang lalu memanggil mereka dan menegur mereka. Umar berkata, apakah kamu berdua ini meninggikan suara di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan para sahabat juga akan memarahi ataupun menegur orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik walaupun di dalam masjid Nabi. Seterusnya nombor 3, perbuatan ataupun contoh bentuk perbuatan mempersendakan agama adalah menghina golongan ulama dan orang soleh. Okey, seperti mana yang kita semua sedia maklum, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi kita tidak boleh mencerca, menghina golongan ulama dan juga orang-orang soleh. Seterusnya nombor 4 adalah seseorang itu jika ia boleh diklasifikasikan sebagai mempersendakan agama Islam dengan mentafsir ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Kita ini kekurangan ilmu, tidak boleh untuk mentafsir ayat Al-Quran sembarono, orang kata suka-suka kita. Kita kena ada ilmu, ada disiplinnya, baru kita boleh mentafsir ayat Al-Quran. Okey, apa contoh dia Aiman? Apa contoh dia anak murid sekalian? Contoh-contoh orang yang mentafsir ayat Al-Quran mengikut logik akal. Okey, telah dapat lihat di sini. Okey, dalam surah Yasin ayat 3. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka laminal mursalin. Okey, maksudnya sesungguhnya kamu merupakan sebahagian daripada para rasul. Yang ini Allah bersumpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah sebahagian daripada rasul. Tapi bila seseorang itu dia mentafsir ayat Al-Quran ataupun ingin mempersendakan agama Islam, dia mentafsir ayat tersebut merujuk kepada dirinya sendiri. Bahawasanya dirinya adalah rasul. Itu juga adalah perbuatan mempersendakan agama. Ini salah. Okay, kena mentafsir ayat Al-Quran mengikut disiplin ilmu yang betul. Kena fasih bahasa Arab, kena tahu ilmu nahu, baru boleh mentafsir ayat Al-Quran. Okay, seterusnya, yang kelima, menyanjung perbuatan maksiat. Orang-orang yang menyanjung perbuatan maksiat juga dikategorikan sebagai golongan yang mempersendakan agama Islam.
Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawasanya bila kita melakukan maksiat sepatutnya kita menutup aib tersebut. Tapi bila ada orang yang membuka dirinya, yang dimegah dengan dia melakukan maksiat, itu adalah salah satu daripada bentuk perbuatan mempersendakan agama. Dan yang terakhir, apakah bentuk yang terakhir? Adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini adalah salah satu juga daripada bentuk-bentuk perbuatan mempersendakan agama. Macam mana tu? Kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat orang yang selalu menghalalkan yang haram, adalah daripada golongan orang yang mengamalkan ajaran sesat. So kalau kita lihat di sini, mereka ini senantiasa ataupun selalu menyatakan menolak kewajipan ibadah fardu. Kemudian mereka ini mengatakan bahawasanya beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Mereka tak perlu solat tapi perlu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tu. Kata berzikir pun okey dah, tak payah nak solat. Seterusnya seseorang yang menghalalkan yang haram ini menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Ini adalah contoh-contoh yang boleh Ustazah kongsikan kepada anak murid kita dalam Google Meet dan juga di rumah. 6 bentuk perbuatan mempersendakan agama. Harap anak murid sekalian dapat mencatat dalam buku catatan kerana benda ni penting ni untuk kefahaman kita dalam menuntut ilmu dan juga kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Semoga kita dapat menjauhi perbuatan-perbuatan yang salah ini, perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah daripada hidup kita. Boleh? Boleh Ustazah. Boleh teruskan lagi? Silakan. Seterusnya setelah kita mempelajari bentuk-bentuk, 6 bentuk tadi saya sebut sekali lagi, 6 bentuk perbuatan mempersendakan agama. Kejap lagi nak tanya. Kita juga akan mempelajari macam mana cara kita nak menjaga kesucian agama Islam. Sebelum Ustazah berkongsi isi-isi tersebut, poin-poin dalam subtopik ini, Ustazah nak minta dahulu anak murid Ustazah mungkin ada idea nak dikongsikan macam mana mereka ini mengaplikasikan ataupun menunjukkan cara kita nak menjaga kesucian Islam. Siapa yang nak berkongsi dahulu? Silakan. Boleh angkat tangan anda? Senyap je. Sufia. Silakan Sufia. Sebagai seorang pelajar, saya akan mempraktikkan sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti belajar bersungguh-sungguh dan menghormati orang yang lebih tua. Tahniah Sufia, maksudnya mempraktikkan sunnah Rasulullah. Aiman jangan lupa boleh tampalkan huruf-huruf kepada anak murid kita Sufia. Seterusnya ada siapa lagi yang nak berkongsi macam mana cara anda menjaga kesucian agama Islam? Dia, silakan dia. Istiqamah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya supaya kesucian agama Islam dapat dikekalkan. Istiqamah melaksanakan perintah Allah. Contoh dia? Apa dia selalu buat? Apa perintah Allah yang dia selalu istiqamah buat? Seharian kita. Menunaikan solat 5 waktu. Tahniah dia menunaikan solat 5 waktu. Dia pun boleh juga kita bagi ganjaran dia. Saya teruskan ya. Silakan Ustazah. Macam mana cara kita menjaga kesucian Islam? Yang pertama, kita boleh memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan. Maksudnya kita memperkasakan program ilmu, ceramah dan sebagainya kan. Jadi kita dapat menjaga kesucian agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, macam yang Sufia bagi tahu tadi, mencontohi kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak gambar dekat sini. Apa gambar tu Aiman? Tengah buat apa tu? Dia tengah menolong orang dalam keadaan kesusahan lah Ustazah. Yang pertama, adik itu menolong orang dalam keadaan susah, bersedekah. Yang kedua ni? Yang kedua, seorang anak muda ni. Dia tengah tolong nenek ni melintas jalan. Bagus Aiman. Ini adalah contoh kita menunjukkan kepribadian mulia dalam masyarakat. Jadi seterusnya sekaligus dapat mempertingkatkan kesucian agama Islam. Orang pandang Islam ni agama yang bagus, yang mulia. Seterusnya, meningkatkan kualiti ibadah fardu dan ibadah
sunat. Macam yang dia cakap tadi, dia selalu istiqamah dalam dalam melaksanakan perintah Allah iaitu solat 5 waktu seharian. Okey, seterusnya yang keempat, meninggalkan perbuatan yang mencemarkan kesucian Islam. Okay, kita tahu bahawasanya Islam itu agamanya indah, tetapi adalah segelintir umat Islam yang orang kata apa, terkhilaf. Jadi ada melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Okay, jadi kita nak elakkan melakukan perbuatan yang mencemarkan tersebut, kita kena sentiasa berwaspada dalam tingkah laku kita seharian. Okay, seterusnya nombor 5, mengamalkan tuntutan amar makruf dan nahi mungkar. Maksudnya setiap masa kita boleh menasihati rakan kita, mengajak mereka melakukan kebenaran, melakukan kebaikan dan juga melarang mereka ataupun mengingatkan mereka tentang perkara-perkara buruk yang tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir sekali, yang nombor 6, yang boleh kita jaga kesucian agama Islam adalah penguatkuasaan undang-undang dan mengenakan hukuman bagi orang yang mempersendakan agama Islam. Kalau kita lihat ada golongan, segelintir golongan lah ya Aiman, yang orang kata apa, melakukan perbuatan mempersendakan agama Islam, kita boleh kenakan hukuman yang berat kepada mereka supaya mereka ini berwaspada dalam tindak tanduk seharian. Okey. Ini di antara cara yang perlu kita buat untuk menjaga kesucian Islam itu sendiri. Betul. Betul Ustazah? Ya. Baik. Jadi kita ada 6 bentuk perbuatan mempersendakan agama dan juga ada 6 cara kita nak menjaga kesucian agama Islam. Boleh ya? Boleh Ustazah? Okey. Jadi setelah kita mempelajari kedua-dua aspek ini, Ustazah nak ujilah macam mana anak murid kita dapat memahami perkara ini. Okey, kita lihat. Okey, yang pertama, jelaskan 2 bentuk perbuatan mempersendakan agama. Okey, kita lihat soalan yang pertama dahulu. Okey, boleh bantu Ustazah untuk jawab soalan yang pertama? Okey, silakan. Okey, Sofia. Silakan Sofia. Laju angkat tangan. Bentuk perbuatan mempersendakan agama yang pertama ialah berasa bangga apabila mempersendakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua ialah mengejek dan menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Okey, 2 bentuk yang dikongsikan oleh Sofia. Boleh bagi ganjaran kepada Sofia. Okey, ada lagi rakan kita yang nak share ataupun nak kongsikan 2 lagi bentuk. Okey, Darin. Silakan Darin. Pertama, menyanjung perbuatan maksiat. Okey. Yang kedua, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Okey, tahniah Darin. Bagus. Menyanjung perbuatan maksiat dan juga menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya. Okey, lihat betul-betul soalan Ustazah. Bagaimanakah anda dapat menjaga kesucian agama Islam? Macam mana nak menjaga kesucian agama Islam? Huraikan. Okey, boleh ambil masa dulu. Okey, tuliskan isi-isi poin-poin penting pada jawapan anda. Dah siap baru angkat tangan. Okey. Tapi sebelum tu Ustazah, huraikan tu maksudnya apa Ustazah? Kena buat ayat ke macam mana? Huraikan maksudnya dia lebih panjang sikit. Kita jelaskan jawapan tersebut dalam ayat yang lebih panjang. Okey, baik. Jadi murid-murid kita rasanya dah bersedia Ustazah dengan jawapan mereka? Okey, siapakah yang bersedia itu? Okey. Okey, Sofia. Okey, silakan Sofia. Laju Sofia. Sebagai pelajar, saya akan mengamalkan tuntutan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan. Contoh amar makruf yang boleh dilakukan ialah seperti mengajak rakan solat, manakala untuk nahi mungkar pula ialah menasihati rakan supaya tidak mencuri. Hal ini kerana amalan ini adalah sunnah kepada semua para nabi dan merupakan amalan atau tuntutan rukun Islam pertama yang dijalankan secara berjemaah. Oleh itu, umat Islam hendaklah mengamalkan amalan ini supaya dapat menegakkan hukum dan syariat Allah SWT. Okey, tahniah. Panjang jawapan Sofia. Sofia kata, macam mana cara nak menjaga kesucian Islam tadi dengan mengamalkan tuntutan amar makruf nahi mungkar, dan beliau menghuraikan
isi tersebut dengan baik sekali. Okey, tahniah Sofia. Okey, baiklah. Maknanya mereka ni betul-betul memahami apa yang diterangkan oleh Ustazah sebentar tadi. Alhamdulillah. Jadi apa kata kita berehat seketika Ustazah? Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM.